Kita tak tahu dulu tengah kisah Nabi ini, kita ulang. Ini adalah cara untuk kita nak refresh, kita nak recall balik. Kata orang pandai kita nak recall balik, kita nak naikkan balik semangat cinta dan sayang kita. Siapa yang nak duduk syurga bersama-sama dengan Nabi? Semua orang nak duduk dalam syurga, nak duduk dengan Nabi. Nabi kata dalam orang yang sayang kepada seorang itu, dia akan bersama dengan orang yang dia sayang. Maka kalau kita sayang dekat Nabi, kita cinta dekat Nabi, insya-Allah mudah-mudahan kita semua duduk dalam syurga bersama-sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Tak apa balik akan masa nak kena berkenal sekali lagi ke? Kalau tak berkenal pun tak apa dah, teringat. Tapi tak apalah, sebagai pembuka forum kita pada malam ini, insya-Allah kita perkenalkan sekali lagi di sebelah kanan saya ahli panel yang pertama, tapi dia kena jawab soalan nombor 2 sekali lagi. Terima kasih Ustaz Aswan Nasr yang jauh bersama dengan kita malam ini daripada Paling. Terima kasih Ustaz. Bapak Ustaz, lama terima Ustaz. Baru-baru ni dia pergi Syria, masya-Allah. Tadi baru jumpa lepas balik. Alhamdulillah. Ustaz main ke depan Ustaz? Saya main dengan Bah UTC. Terima kasih Ustaz. Baik, ahli bina kita yang kedua di sebelah sana, walaupun dia akan menjadi penjawab soalan yang pertama, iaitu Ustaz Hidayat Amir, ataupun lebih dikenali, lebih mesra dengan Ustaz Rambo. InsyaAllah cakap. Alhamdulillah siap. Lama tak jumpa lah. Baik, insyaAllah. Bukan apa berjiran. Kadang kita hari. Baik, insyaAllah. Jadi malam ini insyaAllah kita akan membicarakan berkaitan dengan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, insyaAllah. Mudah-mudahan. Jadi insyaAllah soalan pertama saya sebagai muqaddimah pada malam ini, insyaAllah, sebagai pembuka forum kita pada malam ini, ataupun kita kata rakaat yang pertama ini, insyaAllah kita serah dulu kepada Ustaz Hidayat Amir. InsyaAllah mungkin Ustaz boleh cerita sikit. Kita nak kembalikan balik ingatan kita, kita nak refresh balik, mungkin kita nak tahu balik macam mana sirah dan sejarah kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'd. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Yang saya hormati lagi kasihi Tuan Imam Masjid Halim Shah Fadil Ustaz Suluki, seluruh ahli jawatankuasa masjid yang saya hormati lagi kasihi Fadil Tuan Syekh Rodi yang hadir pada malam ini, seluruh pimpinan masyarakat, yang tidak lupa untuk saya ucapkan terima kasih kepada Fadil Ustaz Firdaus, Imam viral di Bumi Kedah ini, yang berjaya memberikan contoh yang baik kepada masjid-masjid di seluruh negeri Malaysia untuk mengangkat syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan beruntung kerana imam viral ini bukan sekadar berjaya merubah masjidnya, tetapi dia juga berjaya merubah badannya. Tuan-tuan dulu dia besar sofa dulu, kalau dia kuliah, alhamdulillah. Jadi yang saya kasih juga Fadil kepada saya guru yang kita cintai, Fadil Ustaz Aswan Nasr,
Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat, anak-anak pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tujuan kita berhimpun pada malam ini adalah untuk kita memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah satu perkara yang sangat dituntut dalam agama. Apabila ada orang kata, kenapa kamu menyambut maulid dijadikan perayaan? Kerana sedangkan dalam Islam hanya ada dua perayaan, hanya ada raya haji, hanya ada raya puasa. Ni yang buat raya maulid ni siapa semua ni? Tuan-tuan dan rahmati Allah, kita menyambut perayaan maulid bukan kita buat khutbah raya. Kita bukan buat solat sunat hari raya. Kita menyambut perayaan maulid dengan cerita balik tentang sirah Nabi, dengar balik tentang Rasulullah, memperkenalkan lagi sunnah-sunnah Nabi SAW. Dia apa masalahnya? Bahkan kata ulama, tuan-tuan, hari kelahiran Rasulullah adalah hari yang lebih besar daripada raya haji dan raya puasa. Karena kalau bukan dengan maulidnya Nabi, kalau bukan dengan lahirnya Rasulullah, siapa nak bagi tahu ada raya haji, raya puasa? Karena Nabi lah kita beli raya haji, karena Nabi juga kita beli raya puasa, maka lahirnya Nabi adalah satu rahmat yang besar. Ni hari yang lebih besar. Maka tujuan kita berhimpun malam ni nak sambut, nak memperingati kembali lahirnya insan yang agung, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, bukanlah nak cerita semua, cuma hanya sekadar yang kita mampu dalam masa yang terluang untuk kita ambil sedikit sebanyak berkaitan dengan Nabi SAW. Baik, tuan-tuan, berkaitan dengan sirah, ini salah satu ilmu untuk mengenali Nabi SAW. Syekh Aun Mu'in Al-Qaddumi hafizahullah ta'ala, ulama daripada bumi Morocco, dia karang satu kitab. Dia kata, untuk kamu kenal dengan Nabi kamu Muhammad SAW, kamu kena mempelajari 5 jenis ilmu, 5 cabang ilmu kena belajar. Yang pertama namanya ilmu sirah, yang kita nak sebut secara ringkas hari ini. Satu, nak kenal Nabi kena belajar sirah, kena belajar. Tuan-tuan dirahmati Allah, sirah bertugas menceritakan tentang kehidupan Rasulullah, bermula Nabi beranak sampai Nabi wafat. Siang Nabi buat apa, malam Nabi buat apa, tu tugas sirah. Detail Nabi beranak bila, duduk tak mana, siapa belanya, itu sirah. Kena belajar sirah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian yang kedua, kena belajar ilmu syama'il. Ilmu syama'il tak cerita dah beranak bila, duduk tak mana, siapa jaga dia, tak. Tu sirah belajar. Syama'il bertugas menceritakan tentang tabiat Nabi, akhlak Rasulullah, tentang kepribadian Nabi SAW. Lepas tu syama'il jamak kepada syimal, itu maksud tabiat, akhlak Rasulullah. Nabi jalan macam mana, muka Nabi macam mana, kening Nabi, dada Nabi, rambut Nabi, cara Nabi berjalan, cara Nabi makan. Semua tu tugas syama'il. Lepas belajar syama'il, kena belajar pula yang ketiga, namanya ilmu fadail, kelebihan yang ada pada Rasulullah yang tidak diberikan kepada Nabi-Nabi lain. Kalau Nabi lain dapat kelebihan, tuan-tuan, Rasulullah lebih lagi banyak. Sehari panel kita akan sebut saat-saat, dihabak siap-siap lah. Han jangan duk balas poin pun, mampu habis. Siapa suruh jadi panel kedua? Untung jadi panel pertama ni rebah semua. Jadi saya kira dia tak boleh nak cakap apa badan muka. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah, kena belajar ilmu fadail. Apa dia fadail? Kelebihan para anbiya, tetapi lebihnya Rasulullah banyaklah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau Nabi Musa AS mampu membelah lautan, Rasulullah Allah bagi lebih, boleh belah bulan. Hebat Rasulullah. Hebat dah Nabi Musa, hebat lagi Rasulullah. Nabi Musa dengan tongkat yang sama boleh ketuk batu, keluar 12 mata air. Fanfajara minhu 12 aina, terpancar 12 mata air. Dahsyat. Dahsyat Nabi Musa. Orang Pantai Johor kata, saya pun boleh, saya tekan kowe dekat air, keluar air. Tu dah ada air dalam tu. Jadi Rasulullah, kalau Nabi Musa pukul batu keluar air, Rasulullah dikeluarkan air daripada celah jari Nabi yang mulia. Banyak kelebihan Nabi. Fadail. 3. 4. Kamu kena belajar ilmu dalail.
tanda-tanda kenabian, mukjizat Nabi, irhas, karamah dan sebagainya yang ada diberikan kepada Rasulullah sebagai tanda dia adalah Nabi. 5. Kena belajar ilmu khasais, khususiat, keistimewaan yang Allah bagi hanya pada Rasulullah, sama ada pada Nabi, syariat Nabi ataupun umat Nabi SAW. Ada khususiat yang diberikan macam-macam. Tuan-tuan, umat Nabi SAW diberikan khususiat istimewanya umat Rasulullah berbanding umat lain banyak. Ulama karang satu kitab. Antara yang boleh kita sebut, tuan-tuan, umat dulu kalau baju mereka terkena najis, ni baju ni kalau kena najis tak boleh basuh, kena kerak. Kalau lengan ni kena najis, kena kerak, potong-potong. 5 kali kena najis, tinggal singlet duk kerak. Kena najis, kerak, kena najis, kerak baju. Umat Nabi SAW tak payah kerak, celup berisnya, boh nak mesti masuk, hutang. Kena cara, pakai balik baju. Hebat. Umat dulu kalau nak bertaubat kena bunuh diri, baru Allah ampun dosa. Umat Nabi SAW tak payah main dengar majlis ilmu, tuan-tuan main sembahyang maghrib berjemaah, main sembahyang isyak berjemaah, main dengar forum, walaupun lena main geroh tak apa. Lena bilah hukum jadi duduk dalam majlis, Allah ampun dosa. Ni khususiat Allah bagi kat umat Nabi. Dahsyat. Jadi dalam 5 tu tuan-tuan, salah satu yang kena belajar sirah. Kena belajar. Tuan-tuan dirahmati Allah, penting tak penting kena belajar tentang sirah Nabi, tentang syama'il dan sebagainya untuk kenal Nabi SAW. Kerana tuan-tuan, kita akan bawa jawapan tadi sampai ke akhirat. Baru ni saya forum dah dengan Ustaz Aswad di Serdang, di sekolah Fadil Ustaz Jeffrey, forum pasal kubur. Jadi ada satu hadis cerita bagaimana seorang mayat yang dimasukkan dalam kubur, lalu ditanya tentang satu soalan. Antara soalan yang ditanya dalam kubur ni tuan-tuan, siapakah lelaki ini? Dibuat satu gambaran surah, dihadirkan satu gambaran di depan mayat. Malaikat akan tanya, ni siapa? Kata Nabi, kalau orang beriman, orang beramal yang atas dunia menggunakan waktu hidup mengaji tentang agama Allah, beramal, beriman, dia akan jawab, ini adalah hamba Allah dan ini adalah utusan Allah. Dia boleh jawab kalau orang beriman. Kalau orang kafir, orang munafik, jam. Bila malaikat tanya, ni siapa? Dia kata, tak tahu. Malaikat kata tak tahu. Malaikat dendamkan kat malaikat, kita pun beban. Soalan ada ketika boleh jawab tak tahu, ada ketika tak boleh. Kalau orang main tanya kita, Ustaz, masjid ni orang badik lah. Saya tak tahu. Orang boleh terima. Sebab dia bukan kontraktor. Mana kita tahu. Soalan tu boleh jawab tak tahu, orang tak marah. Tapi kalau ada soalan yang jawab tak tahu, orang beban. Saya bagi contoh mudah. Kalau polis tahan roadblock, tuan-tuan, ada orang naik motor tak pakai helmet, tiba-tiba polis tanya, awak tak pakai helmet ni? Dia kata, kenapa pakai? Tak tahu lah, tak pun tak ajar lagi, takkan tak tahu tu. Marah kita. Orang semayang Jumaat, duk main semayang dah, duk mingkir. Orang duk main Jumaat ni, duk mingkir. Tapi tanya awak tak habis main Jumaat, kena semayang, tak kira tak malah dia. Marah kita. Baik dia terus sabar. Dia nak diri dah meja dah ni. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, soalan tu tak patut jawab tak tahu. Mana boleh jawab tak tahu? Malaikat tanya, ni siapa? Tak tahu. Malaikat bebai terus. Tuan-tuan, dia dipukul dengan pukulan besi, menjerit dan sebagainya. Maksudnya akan ada soalan tentang Nabi SAW. Nak kena-kena. Tuan-tuan, tak payah tunggu malaikat tanya. Tanya diri masing-masing. Kalau malam ni diberikan setiap seorang selai retah, dah bagi seorang selai retah, Syekh Radhi tak payah, tu bagi retah dia penuh kitab tulis luar ni. Kecuali orang lain bagi retah seorang selai, bagi setiap seorang selai, kemudian diberikan sebatang pen. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, tolong tulis apa yang tuan-tuan tahu saya Nabi. Tulis yang tu. Seorang selai retah bagi, tuan tulis. Agak-agak ada yang akan kat tangan Ustaz, ada retah lebih kan? Tak cukup kan? Saya duduk tengok ni macam tak ada.
Yang ada ustaz, kerak dua leher. Banyak aku. Itu belum. Tak tahu nak tulis apa. Tuan-tuan, kalau anak kita tanya, mak Nabi Muhammad tu siapa? Ibu-ibu nak cerita apa? Kalau soalan anak kita pun kita tak boleh jawab, malaikat tanya nak jawab apa? Lepas tu penting nak belajar sirah. Banyak benda dia. Lepas tu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, saya hanya nak sebut sirah sikit ya tuan-tuan. Kita baca dalam sirah para ulama catat, antara benda yang disebutkan tentang lahirnya Rasulullah, Nabi dilahirkan pada hari Isnin, bulan Rabiul Awal, tahun Gajah. Nabi beranak Rabiul Isnin, Rabiul Awal, tahun Gajah. Waktu Nabi lahir sebelum subuh, beberapa belas minit sebelum subuh dilahirkan Nabi SAW. Baik, tuan-tuan, Nabi beranak Isnin, kemudian Rabiul Awal, tahun Gajah. Itu ada dalam sirah. Tapi tuan-tuan, pernah tak kita terfikir kenapa Nabi dilahirkan Isnin, kenapa Nabi dilahirkan Rabiul Awal, dan kenapa dipanggil tahun Gajah? Tak pernah fikir? Dah dengar itu kan? Pasal apa Isnin? Tuan-tuan bayangkan, dalam seminggu ada 7 hari. Hari yang paling terbaik Jumaat, Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari, Jumaat. Jumaat, tuan-tuan, dia pahalanya lipat kali ganda. Mustajab doa. Ada semayang Jumaat, ada mandi sunat Jumaat, macam-macam Jumaat. Siapa mati hari Jumaat diberikan pahala besar, dapat pahala syahid, selamat azab kubur Jumaat. Lepas tu ayah-ayah ibu kena banyak doa, ya Allah, bagilah aku mati hari Jumaat. Kena minta doa. Cuma kena tambah sikit, ya Allah, bagilah aku mati hari Jumaat, jangan Jumaat ni tu nak tambah sikit aku. Dapat mati Jumaat, pahala besar. Maksudnya Jumaat ni power. Tuan-tuan, seminggu ada 7 hari. Hari terbaik Jumaat. Tiba-tiba Rasulullah beranak Isnin, awak tak Jumaat. Dalam setahun ada 12 bulan. Bulan terbaik Ramadan. Dalam Ramadan ada pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, pahala diganda, amalan diganda, dosa diampun, setan kena ikat. Apa tu dalam Ramadan? Bulan terbaik. Tiba-tiba Rasulullah bukan Ramadan, mana? Rabiul Awal. Kenapa jadi macam tu? Tuan-tuan, dalam sirah ajar kat kita, diajarkan kepada umat, Nabi dilahirkan bukan Ramadan, Nabi dilahirkan bukan Jumaat, bahkan jauh pada Ramadan, jauh pada Jumaat, Isnin, Rabiul Awal. Kenapa? Supaya umat ini tak mengatakan bahawa Rasulullah menumpang kemuliaan Jumaat dan Ramadan. Kalau Nabi beranak Jumaat, kemudian beranak pula Ramadan, orang pantai Johor kan kata apa? Mulia no Rasulullah, dahlah beranak Jumaat, Ramadan pula tu. Jadi Allah jauhkan terus. Ramadan pun tidak, Jumaat pun tidak. Supaya umat ini tahu bahawa Muhammad bin Abdullah dimuliakan oleh Allah sepenuhnya. Tanpa perlu tumpang hari, tanpa perlu tumpang bulan. Tak payah. Hari Isnin tak ada apa pun sebelum ni. Dan Nabi beranak Isnin pula mulia. Isnin Yaumul Mubarak. Ulama sebut Isnin bulan yang berkat. Ibnu Abbas kalau tak salah dia sebut Isnin ni Yaumul Mubarak. Isnin Nabi beranak, Isnin Nabi dilantik menjadi Rasul, Isnin Nabi diwafatkan oleh Allah, Isnin Nabi hijrah ke kota Madinah, keluar dari Mekah, Isnin Nabi sampai kota Madinah, hari Isnin Nabi angkat Hajarul Aswad letak tempatnya, semua Isnin. Isnin pula jadi mulia, menumpang kelahiran Nabi SAW. Rabiul Awal sebelum ni tak ada Allah pun, mana ada apa. Tapi bila Nabi beranak dalam bulan tersebut, Rabiul Awal jadi mulia. Ini menunjukkan sirah mengajarkan kita semua makhluk dalam dunia menumpang kemuliaan Nabi SAW. Semua makhluk dalam dunia ni tumpang mulianya Nabi, bukan Nabi yang tumpang. Kita tuan-tuan mengharapkan mati dalam masjid. Pasal apa nak harap mati dalam masjid? Sebab kita tak mulia. Harap-harap mati tengah sujud, harap macam tu kan. Sebab kalau mati biasa cerai. Jadi mati dalam masjid nak bawa ke masjid, tumpang masjid. Kena tumpang yang lain. Nabi tak boleh tumpang. Dan tuan-tuan yang terakhir, kenapa Nabi beranak tahun Gajah?
Kerana tahun tu ada gajah mesra, tu dia maklum. Nabi dilahirkan tahun gajah. Jadi sebelum ni ada dah bulan Muharram, semua ada dah. Tahunnya tak kira. Jadi nak senang ingat, ada gajah mesra, tahun gajah. Senang ingat. Macam kita lah tuan-tuan, kawan mai pada Johor lama tak jumpa, mai ziarah di rumah, tiba-tiba anak kita keluar, buat mai tengok. Kawan kita ni, siapa dia ni? Dia kata anak bongsu. Loh, tak nak tengok, lama tak tengok ni. Beranak bila ni? Kita pun fikir, bila beranak? Lama tak beranak? Lupa. Bila? Aku tak ingat tahun dia beranak. Yang aku ingat dia beranak tahun tsunami. Tuan-tuan petik nama tsunami, dapat detect dah. 2004, 2005. Pisah pula, lepas 20 tahun, main pula. Main tengok, umur 20 tahun, keluar pula. Ni siapa dia pula? Anak bongsu. Lah hari tu bongsu lah. Tak, ni bongsu lagi pula. Keluar pula lah. Beranak bila pula? Oh, aku tak ingat beranak bila. Yang aku ingat dia beranak tahun Covid. Petik nama Covid pula. Sebab ni peristiwa besar berlaku dalam dunia. Jadi Nabi beranak tahun gajah, kerana tahun Nabi dilahirkan ada gajah mesra. Allah musnahkan tentera bergajah tersebut kerana memuliakan tahun kelahiran Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, sirah ni panjang. Nabi beranak bila, duduk dengan siapa, ayah Nabi wafat bila, kemudian siapa yang bela Nabi, nyusukan Nabi, siapa dia. Itu semua panjang. Tuan-tuan kena cari waktu dan masa, ruang dan peluang untuk belajar tentang sirah Nabi SAW. Gunakan peluang yang ada. Jangan tinggal. Bukan lama dah nak hidup. Yang main malam ni semua apa 40-50 siri semua. 60 pada 70 pada. Bukan lama lah. Tak 3 kali Jumaat, 2 kali Sabtu. Kira lah. Bukan lama lah. Gunakan waktu yang ada baki ni tuan-tuan untuk belajar sirah. Belajar. Tak ada habis pun pernah lalu tentang sirah Nabi SAW. Apa yang berlaku dalam kehidupan Nabi. Semua itu akan menyebabkan kita semakin cinta, semakin kenal dengan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi itu yang boleh saya sebut sebagai round pertama berkaitan dengan sedikit sebanyak sirah kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Tuan Ibu. Ingat dia nak buat tazkirah tuan-tuan. Macam ada tuan buat konti pun. Terima kasih. Jadi alhamdulillah kita faham dah. Awal refresh balik, ingat balik cerita bahawa tentang kelahiran Nabi SAW. Ataupun tak tahu ada pula kuih-kuih, dia ambil poin pula, dia ambil poin pula. Alhamdulillah. Dan tuan-tuan, sebenarnya kita kena bersyukur banyak-banyak. Peristiwa Covid yang melanda dunia kita sebenarnya memberi satu tamparan yang sangat hebat. Tamparan yang sangat hebat kepada kita. Kalau kita nak ingat balik, kita ulang balik, ingat 18 bulan 3 2020 PKP, diumumkan PKP. Dan PKP diumum pula masjid tak boleh main. Dalam seumur hidup kita, tak kira ada umur berapa, yang kita hidup dari pertama kali tak pernah lagi orang larang main masjid. Alhamdulillah, lepas dah habis semua masjid buka balik macam biasa. Kalau ingat dulu lah, sebab kamu bagi arahan, tak boleh masjid semua kena tutup pakai. Masjid Al-Iqsam tak pernah ada pakai. Masjid Mabuk tak ada pakai. Aku sebut lagi, mampu dah masjid pun tak ada pakai. Nak buat lagu mana pun tak nak. Tak apa tunggu depan masjid pegang main ni. Pegang main. Ada main naik motor. Pak dong tak ada main mak balik. Patah balik. Masa tu kita duk bincang kan. Lepas ni kalau kita buka balik masjid, kita kata, ish, ramai balik kan. Masjid pakai penuh nak main masjid balik. Masa tu semua pakai kata menyesal. Tak boleh main masjid. Nak pergi nak pergi masjid balik. Aduh sembang kata, dia kata aku kalau mati kat masjid pun tak apa-apa. Mana? Betul tu kita. Buka masjid balik, tengok ada kau tu. Tapi kita kena bersyukur sungguh-sungguh. Allah tunjuk macam-macam keselamatan kita. Dan kita boleh sambut lagi majlis Maulidur Rasul pada malam ini. Dan tanya dan terima kasih kepada semua yang hadir. Nak tahu, nak dengar cerita. Bukan nak main jumpa sangat dengan Ustaz Aswad, Ustaz Remo ni semua nak, tapi nak dengar, nak cerita. Nak dengar cerita tentang Nabi SAW. Kita nak makmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita zaman
ni kita ada 40 tak kau dia nak garah ni. Dia tengok mayang pula dia. Loh. 40 tengok kekah apa tu? Takut tak malu kan? Kan? Guna tutup tak apa lah, guna tutup ke arah kebaikan. Tengok kalung dia dah nasihat apa semua apa tu. Tengok dia main pada ni. Dia tapi dia ada program ni, dia lemah dia tak jumpa tak duit. Jadi alhamdulillah kita kena syukur banyak-banyak. Sebab apa? Sebab yang kita nak dengar tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam ini, yang kita doa pada malam ini, kita memakmurkan rumah Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pastinya kita nak mati dalam keadaan kita selamat. Siapa yang nak selamatkan kita? Tak lain kata bukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Bukan abang kata bila kita terbaik, bukan ada yang tak terbaik tau, ada yang lebih terbaik lagi. Macam kita nak bicarakan pada malam ini. Sebab apa Ustaz Rembo? Nabi Muhammad SAW digelar sebagai penghulu segala nabi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu, ayah, muslimin dan muslimat dalam Allah sekalian, jam menunjukkan 9.05 malam. Kalau ikut kuliah maghrib, ini waktu ni dah balik dah. Tapi malam ni forum berkaitan dengan Maulid Nabi SAW. Jadi tuan-tuan kita ambil masa sikit. InsyaAllah saya ambil lebih kurang 10 minit ke 15 minit. Sepak bukan tidur, saya abang rumah 10-15 minit lebih kurang lebih kurang. Abang saya cakap kukut kelajak ni nak tahu. Lebih kurang tu lah 15 minit. Kalau tu saya suatkan ikut lebih kurang. Paling nampak pun pukul 10 dah mati. Itu juga. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang agung yang Allah memilih baginda untuk menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, penghulu bagi segala nabi dan rasul. Allah pilih di Nabi kita Muhammad SAW. Sebab tu segala kelebihan yang ada pada para anbiya diberikan kepada Nabi SAW. Tapi yang ada kat Nabi belum tentu ada kat Nabi lain. Tuan-tuan tengok ranking syafaat. Ulama susun beberapa turutan yang boleh dapatkan syafaat. Tuan-tuan, ada lebih kurang 7 kot ranking syafaat lebih kurang. Antaranya kita sebut cara ringkas yang paling rendah amal. Tuan-tuan baca Al-Quran, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi atau kama. Baca Al-Quran, Nabi sebut kerana dia akan mai bagi syafaat untuk kamu hari akhirat. Siapa baca Al-Quran dapat syafaat. Siapa beramal dia akan dapat bantuan daripada amalan yang dia buat. Syafaat dapat tu. 7 tu ranking paling rendah. Naik sikit tuan-tuan, syafaat ranking yang ke-6 adalah daripada anak yang kematian yang mati kecil. Ibu dan ayah yang kematian anak di waktu kecil, insya-Allah anak tu akan bagi syafaat kepada mak bapak. Kan? Maksudnya dia boleh dapat syafaat daripada anak yang mati kecil. Naik lagi ranking ke-5, siapa dia? Yang hafal Quran. Orang yang hafal Quran 30 juzuk, dia boleh tolong 10 orang. Hafal Quran 30 juzuk, ikhlaskan niat hafal Quran dengan elok, insya-Allah dia boleh bagi bantuan kepada keluarga dia, guru dia, jiran dia, 10 orang dia boleh pilih. Baru dalam dapat baik budak-budak ni, dia ada jumpa bah mengajar. Ada tengok dalam apa mengajar dengan belakang sungkok dan parik tu. Tak ada pandai mencontoh dia syok tengok. Han pengajar muda boleh main pengajar Rembo tengok. Jadi orang pengajar muda lah. Tampak bukan ada akan samsing kalau masuk dalam madrasah. Tak ada yang kering. Saya memang terhal dengan pun hilang liga. Tak tentu. Waktu kena ketum. Bukan dia kira apa. Tapi kita panas lah tengok. Panas tak apa, jangan goyah. Panas lah juga tengok. Kita yang budak. Budak yang hafal Quran 30 juzuk boleh bagi syafaat. Dia naik dah 10 orang. Tadi 2 orang. Ini naik dah 10 orang kurang ramai. Ranking keempat syahid. Orang mati syahid boleh tolong 70 orang. Mati syahid. Syahid dalam belah tadi. Ada cekak dah lemak. Syahid kat tu.
syahid dalam peperangan, dia boleh bagi bantuan 70 orang. Naik lagi para ulama, orang alim. Tuan-tuan, ulama boleh bagi syafaat kepada anak muridnya. Ramai mana anak murid yang mengaji dengan dia, yang tuntut ilmu, ulama akan bagi syafaat. Baru kena duduk dengan ulama. Dengan ingat, Nabi lahir tahun gajah tadi kita sebut. Tuan-tuan, kalau baca sirah bagaimana tahun gajah yang berlaku pada zaman dilahirkan Nabi SAW, waktu gajah nak main serang, ada beberapa kumpulan. Mereka ni berdagang, nak jual barang. Setiap kali Nabi jual di Mekah, dia akan main jual Mekah. Duk Yaman ke, duk di Madinah ke, semua akan main tumpu di Mekah. Kerana Mekah bulan Dzulhijjah penuh orang berhaji. Jadi nak nega ni kena cari tempat orang ramai. Forum ke, kuliah maghrib sak-sak ke, buat orang main nega. Kalau cakap kecil-kecil orang tak jual, dia cari tempat orang ramai. Jarang kita jumpa ada orang dia ambil barang-barang kurma ke, dia akan menega tu kan. Minyak wangi babi kurang buh dalam pot, tembak pergi main tengah laut, tengok tak ada sabar, lelong. Tu gila babi orang ni. Bila dah punca menega tengah laut. Contohlah, orang menega tempat orang ramai. Jadi pedagang ni cari tempat yang ramai orang. Mana? Mekah. On the way nak pergi Mekah, main penyangak. Balas habis barang di bawah mereka. Balik pula cari barang lain. Gaya Nabi, penyangak main, balas pula. Lagu mana nak pergi Mekah ni? Penyangak lemak tengah jalan. Tiba-tiba nampak tentera bergajah main. Tuan-tuan, dia kata ni peluang. Selit celah-celah gajah tu pergi sekali. Jadi penyangak nak main pun ceri nampak. Gajah pun merayang pada dia ni. Bahaya ni. Jadi selamat dia. Jadi ada kumpulan yang menyelit masuk celah-celah gajah. Bukan nak pergi serang Mekah pun. Dia bukan kena. Bukan nak join pun tentera bergajah. Tak join. Hanya menyelit. Tuan-tuan tengok, kita duduk jalan geng, tiba-tiba ada ambulan. Kita pun bagi double sinar, ikut dekat ambulan. Kita bukan nak pergi hospital pun. Tumpang, join. Tengok gajah duduk jalan Nabi Mekah, maka ini peluang yang ada. Tuan-tuan, buat-buat ni join masuk dalam tentera bergajah, pergi ke Mekah sekali. Jadi penyangak tak berani main, sebab ramai. Tuan-tuan, bila Allah sebut dalam Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tidakkah kamu melihat apa jadi kat tentera bergajah? Tak tengok dia bagi juga. Tak tengok. Allah dalam Quran tu. Tengok apa jadi kat tentera bergajah. Allah hantar burung main batu, lempak dah depa, berkecai habis. Tuan-tuan, yang hancur sekali dalam serangan burung tadi termasuk peniaga-peniaga yang berniaga. Depa pun menang sekali. Pasal duduk dengan orang tak peduli dengan apa-apa. Beza dengan Ashabul Kahfi, pemuda dalam gua. Ustaz Aswad masa duduk Syria dekat dengan gua tu tak nak. Bukan gua. Kata orang yang macam hitam lah apa. Yang dia cerah kan. Panas tak apa dengan goyang. Tak goyang kan. Kena beli laju tu selai. Dan dalam mati Allah, gua Ashabul Kahfi, pemuda yang duduk dalam gua. Tuan baca cerita. Dalam gua tu, di sebalik pemuda yang ada dalam gua, ada anjing masuk dalam tu. Anjing tu bukan babla pun. Tuan-tuan, pasal pemuda ni pemuda soleh, pemuda ni pemuda yang baik. Bila anjing join masuk dengan pemuda yang soleh, nama anjing ada dalam Quran. Maksudnya apa? Tuan-tuan, kalau kita bukan baik tapi duduk dengan orang baik, insya-Allah kamu pun digolong dengan orang baik. Jadi kalau kamu bukan orang jahat, kamu orang baik, tapi duduk dengan orang jahat, kena. Tu gajah sana, tentera bergajah sana. Depa ni nak bindera, pasal duduk dengan tentera bergajah, kena. Tuan-tuan nak pergi bayar bil api bulan Ramadan, tiba-tiba tengok ada kedai kereta nampak ni macam nak kenal kereta ni. Ni tahu Ustaz Aswad ni. Nampak dia nak kenal kereta ni. Duk cari hitam mana, tengok ada kedai. Tutup tapi kaki berlepak bawah. Oh tak besar. Pipi mendak elok. Ni Ustaz Aswad, boleh keluar bawah. Musafir kan? Musafir. Dia musafir bukan dia tak besar. Tapi pasal pergi makan yang orang tak besar. Kita tengok, oh, tak pandang hitam.
Tak badan dah hitam, tak cukup lagi hitam dunia, nak kena hitam ke akhirat tu, nak kena makan pula. Duduk panas. Kita pun masuk. Lawak dah. Apa yang boleh. Payah. Ni yang peluang yang saya ada tuan-tuan, tak maaf. Tak izin dengan baru. Saya tak izin nak keluar tak maaf. Tuan-tuan, kita pun masuk. Kita nak tegur kan. Ni awak tak kosong ni. Duduk elok pegang. Tuan-tuan, gaya tegur, ben jenazah kan. Pejabat agama. Dengan kita nak main tu. Apa tak kena. Saya kosong. Semak balai. Tak salah. Dia duduk dengan orang tak salah kan. Kalau nak duduk dengan orang baik, kena duduk dengan para ulama, kena duduk dengan orang alim. Jangan duduk dengan orang jahil. Kena duduk bersama dengan orang baik-baik, orang soleh. Tuan-tuan, ulama boleh bagi syafaat kepada anak muridnya. Banyaklah anak muridnya. Nak ranking lagi besar, siapa dia tuan-tuan? Para anbiya. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Harun, Nabi Musa. Sebutlah Nabi-Nabi lain. Semua mereka boleh beri syafaat kepada umat masing-masing. Umat Nabi Adam ramai mana? Umat Nabi Nuh ramai mana? Ramai. Maksudnya mereka ni duduk ranking kedua. Paling banyak dia beri syafaat. Nabi Ibrahim dia beri syafaat pada umat dia semua. Tapi ranking paling tinggi tuan-tuan adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kerana Rasulullah boleh bagi syafaat bukan pada umat baginda sahaja, tapi kepada seluruh umat yang sebab tu Nabi-Nabi lain bila umat lain minta maaf, aku tak lepas. Umat dia dah tak apa, umat lain tak boleh. Tapi mai kat Rasulullah, Nabi bagi syafaat. Nabi dipilih oleh Allah jadi ketua pada Nabi, penghulu segala Nabi. Ini pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mau tak terpilih ke semua kelebihan apa khususiat keistimewaan Allah berikan kepada Nabi SAW. Dan bayangkan Allah sebut dalam Quran, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kami akan bagi kat kamu Muhammad sampai kamu puas hati. Habaq anak Allah. Tuan-tuan, kedudukan Rasulullah habaq anak Allah. Kami akan bagi kat kamu. Dahsyat Rasulullah ni. Kalau Nabi Musa alaihissalam minta doa, Rabbi syrah li sadri, ya Allah, lapangkan dadaku ya Allah, nak jumpa Firaun ni. Nak cakap ke mana dengan Firaun ni? Tolong lapangkan dadaku ya Allah. Nabi Muhammad tak kena minta. Allah kata, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dada kamu wahai Muhammad? Tak ada minta lagi dah. Itu kedudukan Nabi tinggi. Mau tak nanti di penghulu. Tuan-tuan, kalau Nabi-Nabi lain Allah panggil dalam Quran dengan nama Ibrahim, ya Ibrahim. Allah panggil ya Musa, ya Nuh. Semua Nabi diguna nama. Maka Rasulullah tak panggil nama. Ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, ya ayuhan Muzammil. Gelaran. Panggil gelaran. Tuan-tuan dirahmati Allah, gelaran yang dipanggil tanda cinta kasih. Lepas tu pasang suami isteri, isteri yang sayang kat suami, suami yang sayang kat isteri, dia takkan panggil nama. Ustaz panggil apa kat isteri Ustaz? Baby. Tu dia orang. Baby. Dia tak jawab, saya jawab saya siap. Ada orang panggil nama kan? Dia bagi gelaran. Ada orang panggil apa sayang, panggil manja, terpulang. Itu gelaran. Dan tak ada channel, ada seorang tua di belah Sungai Tani, belah Mabuk, belah Pulau Ketih dah. Kampung Sa'ad dah apa. Lain tak ada. Nyamuk lembak. Hak ni yang peluang saya ada ni. Saya akan guna sampai mungkin. Tembak dia guna pun. Hak tak ada pun kata biar. Tuan-tuan, ada seorang tua di belah Mabuk. Hebat tak hebat ya. Umur dia 70 lebih lah. Orang lain tak boleh lawan. Tuan-tuan, pagi-pagi subuh nak pergi semayang, dia gerak bini dia ni, baby, jom bangun. Baby umur 70, baby tua, gigi tak ada. Baby jom pergi semayang tu. Cucu balik dengar ni. Oh dia kawan, pergi baby kat tu. Pukul 10 nak makan apa, nak makan mi goreng, nasi goreng, abang tukar. Anja mana mi goreng? Anja pula lah. Dahsyat orang tua ni. Tuan-tuan, mai tengah hari tukar pula panggil sayang, mana mi gulai udang? Tuan-tuan, kalau nak main malam dia tukar saja. Baby sayang manja. Malam sebelum tidur, tuan-tuan, cucu pergi masuk dia Tok Wan sengak-sengak. Tok Wan nak dengar sikit boleh tak? Apa rahsia Tok Wan boleh panggil tu dengan panggilan manja ni? Ayah saya tak panggil macam tu kat mak.
Ayah saya paling manja pun mak. Mak saya boleh pang, pang, jahanam kalau habis tu. Tapi tok boleh panggil, tok orang boleh panggil baby, manja, sayang. Cerita sikit nak ambil tip orang lama. Semoga saya pun boleh jadi romantik macam tu. Tok orang dia kalau kau bakang, hang kena sumpah janji jangan habaq kat orang. Saya janji kau. Orang kita sebenarnya tak ada rahsia apa pun. Tapi tu orang boleh bagi orang. Kau mak terang ni dengan mak orang ni. Aku tak ingat tu nama apa. Nama apa lah. Lagi pagi silap dia marah orang. Duk korang lah tu. Raja dah punya tuan tu. Contohlah. Tuan kalau sayang pada seseorang dia akan bagi larat tak panggil nama. Cintanya Allah pada Nabi kita Muhammad SAW tak panggil nama, bagi larat. Bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Allah sebut wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Muhammad ni ada padanya akhlak yang paling agung, besar. Akhlak Rasulullah luar biasa. Tuan saya tutup 9:20 dan 10. Jam saya 9:20 tu 9:20 saya tak mau tengok tu. Tengok jam saya 9:20. Tuan akhlak Nabi yang paling besar, paling agung. Tuan Nabi SAW adalah insan yang banyak memikirkan tentang orang lain berbanding diri dia. Nabi kita dahsyat. Dia tak fikir seorang lain, fikir pasal diri dia, fikir seorang lain banyak. Tuan, waktu Nabi musuh dengan Halimatus Sa'diyah, kata para ulama, Nabi hanya musuh sebelah. Dia boleh musuh dua belah, tak? Sebelah. Satu masa sebelah. Tuan, kucing kalau beranak, Allah bagi kat dia tuan, kucing ada 6 tempat musuh kucing. Kucing ada 6. Babi ada 12. Ustaz video Imam sebut babi tadi ada 12 tempat musuh ni. Bila mana tu? Siapa kira? Ustaz video kira. Jumpa babi kah? Contohlah. Tembak biar dua-dua pun. Babi ada 12 tempat musuh. Orang ada 2 Allah bagi. Pasal kalau sesuai orang sekali beranak seorang. Kucing sekali beranak 4 ekor, 5 ekor. Babi sekali beranak 10. Hak kata babi tu. Babi semua. Kata babi semua. 10 ekor sekali beranak, 11 ekor sekali beranak. Allah bagi 12. Sesuai dengan binatang. Orang boleh musuh 2. Nabi SAW kata ulama, kalau musuh sebelah, takkan musuh 2. Kenapa macam tu? Dan kerana Nabi tahu Halimatus Sa'diyah ada anak lain. Bukan kosong anak itu. Ada anak lain. Kecil-kecil dah tunjuk dah akhlak yang agung, dia memikirkan orang lain. Antara makanan yang Nabi suka makan, buah labu. Buah labu. Nak buah labu ni tuan-tuan nak banding dengan buah lain sedap ni. Teriak sedap lagi, manggis sedap lagi buah-buah lain. Tapi Nabi makan buah labu. Kenapa? Tuan-tuan dirahmati Allah, kalau sudut pandang yang lain, ya buah labu ada macam-macam khasiat, banyak khasiatnya. Tapi kalau sudut pandang yang lain, tuan-tuan seolah-olah Nabi makan yang tak sedap, Nabi bagi hak sedap ke orang lain. Buah labu orang tak ambil. Buah lain orang akan rembah, tembikai orang balas dulu, anggur orang tibai apa. Labu tak buah kenyang lah. Dan tak ada try buah yang dalam, buah tembikai, buah anggur, buah labu. Tembikai dengan kulitnya. Anggur tinggal ganti. Main labu, tak buah kenyang, bukan kenyang, tak mau. Dia tinggal buah yang tak sedap. Nabi makan yang tak sedap, yang sedap ni kau. Ni akhlak Nabi agung. Fikir seorang lain, yang aku makan tak sedap tak apa. Orang ni makan tak sedap. Tuan-tuan ada tak dalam masjid kita apa yang ada? Contohlah, tuan-tuan kalau ada makanan bungkus malam ni, kenduri, maulid. Kira-kira tu bagi dia 100 orang Melayu. Dia buat 100 bungkus. Dan main 101. Lebih seorang. Tuan-tuan yang rumah ni kira-kira 101. Allah seorang takkan dapat. Kalau ada akhlak macam Nabi, biar aku ni tak dapat, orang ni dapat. Bagi korang dia tak ambil. Hang awak tak ambil, aku punya lah. Padahal dia pun nak. Tapi kalau aku ambil, orang ni tak dapat. Dah tak bagi korang. Ada tak akhlak ni? Tak ada. Yang ada 3 bungkus harga ya. Rembah weh. Itu belum mau. Bukan 3 orang mampu lebih sebab buat mana. Pakai buah tu weh. Allah. Tuan-tuan, Nabi kita Muhammad ajarkan akhlak yang baik. Nabi suka memberi kepada orang. Tuan-tuan, ala-alang sebut lalu, di tiang tu ada tabung.
Kalau masjid tu imam, tuan dapat membina balik masjid syiar agama Allah yang hebat, terkenal seluruh Kedah. Orang pakai nak pergi ziarah Selangor main, Negeri Sembilan main, Australia tak main. Pakat main nak tengok macam mana buat. Tuan takkan boleh buat kalau orang tak sumbang. Tak boleh buat orang. Jadi pakat sumbang. Kami tuan saya yang Ustaz Aswad ni, kalau tuan tengok video awal, saya pegang putih Kota Merah. Mula-mula nak buat betul ke orang tua ni nak buat ni. Alhamdulillah comel tu. Jadi dengan sumbangan orang ramai boleh buat macam tu. Mesra musafir, orang boleh tumpang ramai. Masjid Halim Shah ni tuan dalam masjid Allah, konsep lain pula. Ni mesra pendidikan. Tu tabung tuan. Tuan tanpa sumbangan tuan, macam mana nak didik budak? Macam mana nak jalin, nak berikan lebih manfaat kepada mereka? Tidak boleh jadi bukan dengan sumbangan dan tuan. Pakai sumbanglah seorang sikit bagi yang ada harta kita diberikan pada jalan Allah, kerana sifat Nabi dia suka memberi yang dia dapat apa. Dan tuan-tuan akhir kalam yang boleh kita sebut pada malam ni, ayah-ayah, ibu-ibu rahmati Allah, kita hidup atas dunia ni jauh daripada Nabi SAW 1400 tahun jauh. Bukan dekat zaman, jarak dengan Nabi pun jauh. Kita duduk di Kedah, Nabi duduk di Madinah, jauh. Dah zaman jauh, jarak pun jauh. Duk harap mimpi jumpa Nabi, tak mimpi jumpa Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, kita mengharapkan tak lain tak bukan, kalaulah diizinkan kita masuk dalam syurga Allah, kita nak duduk dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Qaqqa' al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu pernah ditanya oleh para sahabat, tolong bagi tahu Ustaz kat kami apa yang ada dalam syurga yang menyebabkan kami tak sabar masuk dalam. Bagi tahu Ustaz. Tuan-tuan, Sayyidina Qaqqa' tak abang yang lain, dia mak sepatah. Kalau kamu nak tahu, dalam syurga ada Nabi. Cukup ada Rasulullah dalam syurga menyebabkan tak sabar masuk syurga. Nak masuk syurga bukan pasal ada makanan sedap, bukan ada sungai yang hebat, bukan ada bidadari yang cantik, tapi kerana ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan, itu saja boleh kita sebut hebatnya Rasulullah. Maka dilantik oleh Allah menjadi penghulu, kerana Nabi adalah insan yang dipilih oleh Allah, makhluk yang terbaik diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkati majlis kita ni dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lain tak bukan masa yang digunakan malam ni nak dengar pasal Rasulullah. Saya ambil sampai 9.25, Ustaz Aswad nak tiba berapa pun nyawa saya. Jadi tuan-tuan nak potong berhenti di tengah, tak apa nak buat. Pasal nak cerita pasal Nabi ni tuan-tuan takkan habis. Jadi sekurang-kurangnya ada hasil malam ni. Tuan-tuan berdoalah, beramallah, cari jalan supaya dalam syurga dapat kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya minta maaf ada salah silap pada guru kita, pada Ustaz Aswad. Saya lawak kalau koyak terus duduk Kedah, duduk lain. Duduk di selatan dengan duduk di utara. Kalau koyak saya tak koyak tak apa. InsyaAllah saya tak koyak. Kata Allah mana? Saya tahu, saya lagi teruk dalam semua lah tengok. Masih lagi teruk mana? Tak ada masalah orang. Jadi tuan-tuan, itu hanya melawak saja seorang antara kami. InsyaAllah pada masa depan berpanjang, jumpa di masa akan datang. Aku lupa di hadar, astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. 10 minit ya. Dah ada 3 minit kau ya. Baik, alhamdulillah. Kau faham sebab apa Nabi kita disebut sebagai penghulu segala Nabi. Dan ada itu yang disebutkan oleh para ulama kata. Antara kelebihan sebab apa Nabi disebut sebagai penghulu segala Nabi, ada satu sifat yang paling hebat yang ada dekat Nabi SAW adalah kesabaran yang sangat kuat yang Nabi SAW ada. Yang sangat hebat yang Nabi SAW. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sabar. InsyaAllah. Macam ni nak renovate ni kan? Ada renovate kan? Ada tak? Ikut dia nak renovate kan? InsyaAllah. Dan apa pun kita sama-sama menyokonglah kalau kata majlis nak buat sesuai ataupun nak buat apa, InsyaAllah. Mungkin nak beli ambil jenazah dan apa kan? Beli jenazah beli Alphard selesa. Beli Alphard lama apa lama? Boleh seronok. Ambil Alphard kita main tak apa? Ambil Alphard kami naik, dapat kami main Alphard. Tak lagi nak tinggal pun tak apa. InsyaAllah. Dia selesa lah. Kalau kami buat kereta Alphard, masjid kami tu buat kereta jenazah, tapi kita tak tulis biar jenazah ha? Kita tulis Masjid Al-Bushra Mabuk saja. Kalau kita nak pergi jalan-jalan, kita buat kereta pergi jalan, kita buang tempat pengusian jenazah tu, kita buang kosyen. Kalau kata ada orang meninggal, kita buang kosyen, kita buang tempat utuh jenazah. Selesa alhamdulillah. Kalau pergi jalan-jalan itu belakang, duduk belakang senyap, rendah tu tak ada apa, sedap. Kalau bawa jenazah, alhamdulillah jenazah pun tak rumput juga, senyap.
sampai belum. Selalu lima sampai ke masjid minum gerak sampai dah tak turun. Tenang kan. Besok insya-Allah. Bagilah sokongan insya-Allah. Mudah-mudahan